Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala fi kitabihil aziz min surah Al-Mu'min ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yatahajjuna fin nari fa yaqulu du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fa hal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قال أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا fad'u wa ma du'a'ul kafirin illa fi dhalal. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantah di dalam neraka, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatlah kamu menghindarkan dari kami sebahagian azab daripada api neraka. Orang-orang yang menyombong diri itu menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama di dalam neraka, kerana sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam, mohonlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penjaga neraka Jahannam berkata, dan apakah belum datang kepadamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan? Maka mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga Jahannam berkata, berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Benar firman Allah surah Al-Mu'min ayat 47 sehingga ayat yang ke-50. Yang berusaha seluruh jawatan kuasa surau kampung tersusun yang saya kasihi, Imam, para asatizah, para guru, para alim ulama, ayah, ibu-ibu, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah. Pada malam ini Allah Ta'ala bagi kesempatan kepada kita, Allah bagi keizinan kepada kita untuk menjejakkan kaki kita ke rumah Allah pada malam ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini Allah Ta'ala ampun segala dosa-dosa kita yang lalu. Mudah-mudahan juga Allah Ta'ala pelihara kita, keluarga kita dan kalian tuan-tuan kampung tersusun ini daripada pandemik COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ini kita sambung pengajian kita pada surah Al-Mu'min atau surah Al-Ghafir pada ayat 47 pada surah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar adanya bantahan dalam keributan antara penghuni neraka, di mana Firaun dan kaumnya termasuk di antara mereka. Jadi kita masih lagi dalam cerita tentang Firaun dan juga pengikutnya yang beriman dan juga yang tidak beriman. Dalam kuliah lalu kita telah pun bicara tentang soal kubur. Soal kubur, di mana di sana dibawa beberapa dalil daripada hadis Nabi SAW
di mana saya telah cerita kepada tuan-tuan bagaimana seorang perempuan Yahudi yang menyapa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi setiap kali Sayyidatina Aisyah menolong seorang perempuan Yahudi ini, perempuan Yahudi tadi ini berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu dan mudah-mudahan Allah mengelakkan kamu ataupun menyelamatkan kamu daripada azab kubur. Jadi ketika Aisyah mendengar perkabaran daripada Yahudi tadi ini, belum ada Nabi SAW cakap tentang soal kubur. Belum Nabi pernah cerita tentang azab kubur. Jadi Aisyah pun balik, bila Nabi SAW balik, lalu Aisyah pun tanya kepada Rasulullah, seorang perempuan Yahudi ini selalu berdoa kat aku macam ni. Aisyah pun cakap lah, dia doa supaya dirahmati Allah, supaya terhindar daripada azab kubur. Maka Nabi pun bila dengar kata-kata perempuan Yahudi tadi, Nabi pun kata kepada Aisyah bahawasanya siksa kubur hanya ada pada orang Yahudi. Selang beberapa hari daripada percakapan Nabi dengan Aisyah tadi, barulah Jibril AS turun beritahu kepada Nabi SAW tentang bahawasanya siksa kubur itu berlaku kepada semua manusia, semua umat, termasuklah umat Rasulullah SAW yang melakukan dosa. Jadi selepas daripada itu barulah Nabi SAW berdoa supaya dihindari daripada azab kubur. Baru ada doa hindar daripada azab kubur. Maknanya sebelum daripada itu Nabi tak pernah ada doa ataupun tidak ada doa menghindari daripada azab kubur. Baik, jadi pada malam ni masuk satu lagi kisah tentang Firaun, di mana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang 47, wa iz yatahajju fin nari fa yaqulu du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Jadi ucapan ni Allah Taala rakam, walaupun ayat ini ditujukan kepada Firaun, tapi apabila kita membaca tafsir ayat ini, maka kita pun mengambil ibrah, pengajaran. Apa dia kata? Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka. Kerana ahli neraka ni pun mereka saling bahasa kasar, kita kata saling betul je ya. Kalau salah aku salah macam dalam neraka. Apa saya lah aku masuk. Kawan ni kata kat kawan ni kata kat kawan. Padahal dia kuat tu dalam neraka lah. Masing-masing dah kenal lah. Tapi dia tak puas hati. Pasal sama-sama duduk dalam neraka lah. Kan? Jadi masing-masing dia cari puncak. Siapa punca siapa dan sebagainya. Jadi apa dia buat? Maka fayaqulu du'afa'u, telah datang mereka-mereka yang menjadi pengikut. Du'afa' ni mereka yang lemah, pengikut. Di sana ada istakbaru, ada orang besar, ada ketua-ketua yang membawa pengikut-pengikut bawahnya. Jadi atas dunia ni memang macam tu. Memang macam tu. Dia dalam adat dia, manusia ni dia hidup kelompok. Dia hidup berjemaah. Bila dia hidup berjemaah, tentu ada pengikut, tentu ada ketua. Jadi saya nak cakap kat tuan-tuan sulit-sulit pandai letak. Tuan-tuan mikirlah, tuan-tuan nak ikut apa pun yang boleh menyelamatkan tuan-tuan. Ikutlah siapa pun jadi ketua tuan-tuan, janji dia boleh selamatkan kita daripada azab Allah. Tuan-tuan yang kata, oh ustaz kami ikut masa atas dunia, ada. Yang pengikut Firaun ni, dia pun ikut masa atas dunia juga kan? Kalau tuan-tuan kata kat saya lah, saya ustaz, minta maaf saya ikut sekian-sekian ni, dan dunia dia, akhirat itu saya ikut Nabi. Dah, jawapannya sama ada jawapan macam mana dalam Quran sebut. Mereka ni pun, mereka ikut Firaun. Kalau dia kata Firaun tak betul, mereka pun sebenarnya ikut dunia je, akhirat tak mau. Tapi oleh kerana mereka ikut dunia tu, dunia ni adalah tempat cucuk tanam, so hasilnya mereka ambil daripada apa yang mereka buat. Jadi kata orang-orang yang pengikut kepada orang-orang besar atas dunia ni, lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna 'anna nasiban minna. Jadi kata mereka kepada ketua-ketua mereka ni, kata kami dulu ni pengikut tegar kamu. Kami ni kita panggil pengikut tegar lah. Maknanya orang kata apa sikit tak boleh lah. Kan? Orang pengikut setia lah. Nak tegur sikit pun tak boleh. Setia tu dengan ketua. Kan? Dan ni dia kata inna kunna lakum taba'an fahal antum, boleh tak hari ni, pasal dunia itu kami dulu ikut hang semua ni. Boleh tak hari ni, kalau hang minta kepada Tuhan, bagi kurang sikit azab pada kami. Pasal kami ni masuk je ikut hang. Kan? Jadi boleh tak bagi, kalau bahasa Arab, Mesir dia panggil takhfif lah. Minta diskaun sikit.
minta sikit kat Tuhan, diskaun sikit. Paling-paling kurang, nasibah minan nar. Syari tak kena siksa tadi. Nampak tak? Ahli neraka ni dia tak minta banyak pun. Dia minta kurang, reduce. Syari pun dia. Kan? Pasal nak cerita kata syari pun teruk. Kan? Kalau dah duduk dalam neraka ni biasa-biasa, tentulah mereka minta kurang kepada Allah sebulan, setahun. Tapi dalam ayat ni dia kata dapat syari pun okey lah. Kan? Pasal nak cerita kita syari yang berlalu itu adalah sangat dahsyat. Qala alladziina istakbaru, tengok jawapan pemimpin. Masa atas dunia betul lah kita ikut dia, kita sokong dia, kita bagi undi kat dia. Tapi bila jadi macam ni apa dia buat? Qala alladziina istakbaru inna kullu fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Dia kata minta maaf lah, dia kata Tuhan dah tetap dah hang aku masuk neraka. Dia berlepas diri, faham tak? Dia berlepas diri. Yang ni dia kata, macam mana ada hang sokong aku, hang ikut aku. Masing-masing pakat-pakat duduklah dalam neraka. Maksudnya Tuhan dah tentulah hang tadi mengikut aku. Tentulah bahasa antara pemimpin dengan pengikut. Maknanya siapa-siapa yang kita ikut dia, yakin dan percaya dengan ayat ni, bahawasanya dia takkan bertanggungjawab pun atas apa yang kita sokong. Kita takkan bertanggungjawab. So tuan-tuan nak buat apa pun, tuan-tuan ingatlah ada tak timbal balik di negeri akhirat. Kalau tuan-tuan nak sokong tu, dapat sokongan itu, memberi sokongan itu, memberi keyakinan itu, memberi dorongan itu, tuan-tuan ada sesuatu di akhirat, sila. Tapi kalaulah ia menyusahkan kita di akhirat, baiknya. Kalau kita rasa-rasa dia akan menyusahkan kita di akhirat, baiknya. Tak. Jadi kita dalam bab ni kadang-kadang kita tak beri pun, kita sokong lah. Dan kita pun tahu dia kaki arak, dia kaki judi, dia kaki sekian-sekian, tak, dia kaki rasuah dan sebagainya. Kita pun tak kira benda tu semua. Kita beranggapan ini habiskan dunia dan akhirat. Sekecil-kecil benda, sebesar-besar benda, semua akan dihitung balik di akhirat. Mana takkan berlepas tentu saja. Kalau kita anggap dia akan berlepas begitu saja, kita silap. Dan kita silap. Baik. Kemudian apa dia lagi? Wa qala alladziina fin nar liqadamatil jahannam rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal azab. Jadi mereka pun berdoa kepada para malaikat yang menjaga apa? Yang menjaga neraka jahanam. Kalau secara yang kita duk mengaji ni, malaikat Zabaniyah ataupun malaikat Malik lah. Apalah, nama tu tak penting. Kerana ulama berbeza pendapat di situ tentang nama-nama malaikat ni. Yang penting tugas dia. Tugas dia ialah menjaga neraka jahanam. Jadi apabila orang-orang yang besar ataupun orang-orang yang istakbaru tadi, orang-orang yang menjadi ketua-ketua tadi, orang-orang yang besar tadi, utamanya Fir'aun, Namrud dan sebagainya, apabila mereka ni berlepas diri, maka orang-orang tadi pun berkata kepada penjaga neraka. Mereka pun berkata kepada malaikat Malik ataupun malaikat Zabaniyah tadi ni, maka mohonlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab daripada barang sehari pun. Jadi dia minta benda yang samalah, kan? Dia minta bagi kuranglah kat Tuhan, minta kat Tuhan, kamu wahai malaikat, tolong bagi kurang sehari. Tolong bagi kurang sehari dia siksa pada kami, kan? Jadi apa jawapan para malaikat tadi? Malaikat tadi kata, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Apa ni dulu? Masa atas dunia dulu tak ada lah siapa-siapa people betul yang marah. Tak ada kan nabi-nabi ke yang dia bagi tahu yang ni betul, yang ni salah, tak ada ke? Masa atas dunia itu tak ada ke orang bagi tahu benda ni salah, benda ni betul, tak ada ke? Malaikat tanya. Qalu bala. Apa jawab mereka? Ada, dulu ada orang yang baik peringat kami, benda ni betul, benda ni salah, benda ni kena buat, benda ni kena tinggal, benda ni kena tinggal, benda ni kena buat. Ada orang yang bagi tahu kami. Lalu dia kata apa? Qalu fad'u. Oleh kerana tu, kalau ada dulu orang yang minta bagi keterangan kat kamu sekian-sekian, sekarang mintalah doa kat Tuhan. Minta kat Tuhan, dia kata apa? Fad'u. Qalu, kata malaikat tadi, fad'u, minta kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Orang kafir ni, doa mereka tu adalah sia-sia, minta. Jadi maknanya kalau dah sepanjang hidup dia hidup dalam neraka tadi, seluruh hidup dia duduk dalam neraka, sepanjang itulah dia berdoa kepada Tuhan. Tapi sia-sia kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka doa tadi tidak langsung dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Haji teringat saja masuk menyempit kat tadi dalam saf tu.
saya tak ada di belakang tu, tinggal saya seorang. Kita duduk mengaji bab soft ni. Kalau tuan-tuan duduk di belakang seorang-seorang, ada pendapat ulama kata lebih baik balik semayang di rumah. Kalau semayang soft tapi pahala Jumaat tak ada. Jadi saya nak sentuh haji tadi, takut lah saya pergi haji kerja ni, siku saya agak ni kan. Jadi ada setengah orang dia tak tahu, tapi sentuh dia pun gabrak. Ini sentuh saya tahu lah kan. Jadi nak suruh aku jadi imam ni, imam depan ada ni kan. Jadi kalau ikut hukum, mana kita sentuh orang depan kita tu, kalau kita duduk di soft belakang, orang belakang sekali tu, ni cerita kat orang kampung tersusun lah. Lepas ni kalau ada orang duduk belakang, soft dia seorang je, dia sentuh orang belakang tu kena undok lah, bagi jadi dua. Lepas tu hak lain-lain tu pandai-pandai lah bagi ni balik. Cara nak sentuh tu kena masuk dulu dalam semayang, kena takbir dulu, Allahu Akbar, pegang dia, bagi dia undok kan. Kalau ikut tarik, tapi tarik lagi dia marah, sentuh boleh terkejut, tarik lagi dia ni lah kan, patutnya tarik sikit lah kan. Tapi masuk dulu dalam semayang kan. Ada setengah dulu zaman saya kecil-kecil dulu di sekolah pun macam tu lah. Kita buat kan, member kita suruh dia undok lah kan, suruh dia imam. Dia yang betulnya ialah kita masuk dulu takbir, Allahu Akbar, kita pegang dia. Jadi barulah perbuatan tadi tidak mendatangkan dosa. Sebab kita daripada luar pegang orang semayang, kita ganggu orang semayang. Jadi kita dalam semayang, sentuh orang semayang tak apa kan. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, habis itu nanti insya-Allah kita sambung lagi, masih lagi dalam kisah Nabi Allah Musa dan juga pengikut yang beriman beserta dengan nama Fir'aun, ayat 51 daripada surah Al-Mu'min. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tuan-tuan tengok kitab Bahrul Mazi malam ni pada muka surat 197. Tengok 197, iaitu pada bab ma jaa fi aisyin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, menerangkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya. Hadis ni panjang sikit, tuan-tuan boleh tengok pada muka surat 199. Qala musannaf rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya itu sangatlah bersetia. Tidaklah ada banding persetiaan dengan sahabat itu, sangat belas kasihan Nabi kepada orang-orang Islam. Maka kehidupan Nabi dengan sahabat-sahabatnya itu bukannya berkehidupan membanyakkan menghimpun dunia dan menurut syahwat, bahkan Nabi itu memimpin kepada taat dan mereka itu menurut dengan setianya. Jadi musannaf kita Syekh Idris Al-Marbawi ni melalui hadis daripada Imam Tirmizi ni, dia kata kalau kita nak tengok contoh orang yang setia kepada kawan ni, tak adalah contoh yang lebih tepat melainkan kita tengok contoh antara Nabi dengan sahabat. Setianya mereka ni, tolak bandingnya mereka ni ialah bukan setakat harta benda mereka, nyawa mereka tak di depan. Sebab tu kita tengok dalam sejarah hijrah Nabi SAW, ada sahabat bagi separuh, ada sahabat bagi semua, Sayyidina Abu Bakar bagi semua. Mana kita nak cari kawan dulu kan? Mana kita nak cari kawan atas dunia macam tentu. Sebab itulah contoh yang paling tepat untuk kita ikut ialah contoh sahabat Nabi SAW. Baik, bahkan dan tidak mereka itu menyalahi apa yang disuruh Nabi. Juga hal dunia dan penolong bagi menyempurnakan ibadat pun bertolong-tolong mereka. Jadi apa perbuatan yang sahabat buat ni sama sekali tidak menyalahi apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Cuma kita baru ni saya baca satu hadis Nabi, bagaimana ketika Sayyidina Umar Al-Khattab sakit. Bila Sayyidina Umar Al-Khattab sakit, dia ditikam waktu solat subuh oleh Ibnu Muljam, seorang majusi lah, kemudian yang memeluk Islam. Jadi bila dia tikam Sayyidina Umar sakit, ada 6 orang sahabat berada keliling Sayyidina Umar waktu Sayyidina Umar sebelum Sayyidina Umar meninggal dunia. Jadi 6 orang sahabat tadi ni bertanya kepada Sayyidina Umar, siapa yang nak menggantikan kamu sebagai khalifah sekiranya berlaku sekian-sekian.
Jadi hadis ni diceritakan oleh Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar kepada kita lah, melalui apa yang berlaku kepada bapa dia, Sayyidina Umar. Jadi kata Sayyidina Umar, tengok kata-kata Sayyidina Umar. Dia kata apa? Dia kata sekiranya aku melantik seseorang selepas daripada aku, sesungguhnya perbuatan aku itu ialah perbuatan yang dilakukan oleh sahabat Nabi namanya Sayyidina Abu Bakar. Dia kata kalaulah aku lantik siapa-siapa, maka apa yang aku buat ni ialah perbuatan Sayyidina Abu Bakar. Dan sekiranya aku tidak melantik siapa-siapa, maka perbuatan tadi adalah perbuatan Nabi SAW. Pasal Nabi, bila Rasulullah nak wafat, Rasulullah tak lantik siapa-siapa pun jadi pengganti. Ini adalah hasil mesyuarat sahabat-sahabat Nabi lah, kan? Hasil mesyuarat sahabat-sahabat Nabi menggantikan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, menggantikan zaman nubuwah, zaman kenabian, dan jadi khilafah Islam yang pertama, ataupun khalifah Islam yang pertama. Jadi makna kita faham, sahabat-sahabat ni ada keadaan dia buat benda yang Nabi tak buat, tapi benda tu baik. Ada keadaan benda yang Nabi tak buat, tapi sahabat buat, kan? Contoh paling besar ialah dalam bab melantik khalifah, kan? Dalam bab melantik khalifah ni sahabat buat satu benda yang tuan-tuan tak apalah, mungkin tuan-tuan kata kat saya, ustaz, bab lantik khalifah ni bukan bab ibadat kot. Contohlah, kalau tuan kata betul, sedangkan itu ibadat yang besar lah. Tuan kata itu bukan bab ibadat kot, itu bab dunia kot, boleh lah tambah-tambah benda yang Nabi tak buat. Ni apa mata kita? Quran ni tuan-tuan, Quran ni memang tak ada. Jadi siapa yang bagi cadangan semua buku je ni? Siapa bagi cadangan ni? Sayyidina Umar. Dia bagi kepada siapa? Dia bagi kepada Sayyidina Abu Bakar. Pasal apa? Pasal zaman tu yang duk hafal Quran pakat habis mati perang, kan? Jadi Quran ni memang duk dalam dada. Satu hal. Yang kedua, dia tak dihimpun. Kawan ni dekat ustaz ada sikit, kat anak ada sikit. Tapi anak apa yang ada dekat ustaz? Ustaz apa yang ada pada anak? Tapi yang himpun ada setengah tu anak tulis, ada setengah tu ustaz tulis. Jadi tak semua ada pada anak, kan? Jadi macam tu situasi Quran. Bila ustaz meninggal, yang ustaz apa yang apa tu tak ada lah, tapi apa yang ustaz tulis tu takut hilang, takut tak jumpa kat mana ustaz tahu, kan? Contoh kan. Jadi Sayyidina Umar dia cadang kepada Sayyidina Abu Bakar himpun lah, kan? Esok-esok takut tak sampai, generasi dia pun tak sampai. Sayyidina Abu Bakar berapa kali punya tolak. Abu Bakar kata macam mana aku nak buat satu benda Nabi tak suruh buat, Nabi tak pernah suruh pun kita himpun. Sayyidina Umar kata apa? Wallahi benda yang aku nak suruh ni benda baik, itu buatlah. Takkan aku nak buat benda yang Nabi tak pernah suruh kita buat. Tak apalah. Dah kali kesimpulannya Sayyidina Abu Bakar terima. Bila terima Quran ni tuan-tuan, kita dah mengaji bab ilmu ulum Quran. Quran ni pada asal dia tuan-tuan tak ada titik. Kalau kata bismillah tu, basin mim tu kan, bismillah tu ba tu tak ada titik. Setakat bismillah saya ingat kalau orang kita Melayu ni boleh baca ni. Tapi buh Baqarah ni, muka pertama tak boleh baca tahlil, kan? Muka kedua tak boleh bertitik. Tak bunyi. Dua ada titik pun tak apa bunyi, kan? Dua ada titik pun tak apa bunyi. Kalau tak ada titik tak bunyi terus, kan? Ini ba ke ta ke, kan? Lagi sila-sila bulan nun lagi teruk, kan? Tasawuf tu bentuk sama dah pun tak tahu tasawuf lah. Sila-sila bulan pun nun, kan? Bentuk lain terus. Lepas tu tak apa, dah lah satu hal, baris tak ada, titik tak ada, baris tak ada. Jadi kalau tuan-tuan kata ustaz, mungkin tadi dalam bab pelantikan khalifah ni, dalam bab dunia tu, dalam bab akhirat ni, ibadat ni, baca Quran hari-hari tu pun dibubuh titik, dibubuh baris. Buh ni zaman sahabat tu, kan? Zaman sahabat tak ada titik ni, tak ada baris. Zaman tabi'in pun baru letak baris titik ni. Kita dah mengaji dulu Abu Asad Ad-Dawai, kan? Dia buat titik, buat baris, kan? Jadi tu lagi bid'ah besar kalau kita kata lah semua benda tak boleh nak buat dalam agama ni melainkan benda hak Nabi suruh. Jadi jawapan itu ada di Quran, kan? Baik, jadi perbuatan sahabat-sahabat ni ialah mereka tidak menyalahi apa yang Nabi buat. Macam semalam tu saya mengajak bab solat pada pandangan mazhab Syafi'i,
pada pandangan mazhab Syafi'i. Cuma dalam kitab Bahrul Mazi ni dia bawa 4 mazhab. Dia bawa 4 mazhab. Itu kelebihan dia. Kemudian dia akan menutup dengan mazhab Syafi'i. Jadi orang ngaji tak pening kan. Ada setengah kitab dia bawa 4 mazhab tapi dia tak buat apa kesimpulan kan. Jadi nak ikut mana-mana tak pening kan. Macam semalam bab turun sujud, bab turun daripada sujud. Mazhab kita Syafi'i, orang yang turun daripada sujud dia mesti turun dengan lutut dulu. Kemudian kedua tapak tangannya, kemudian baru dahi dia. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki dia turun terus dengan tangan dia. Dengan tangan dia macam orang tua biasa buat lah kan. Orang tua ni banyak pakai Maliki kan. Kalau orang tua pakai Syafi'i, saya tak tahu jadi apa. Kalau orang tua pakai Syafi'i, jam lah. Biasa yang boleh pakai Syafi'i ni 60 kilo ke bawah lah. 60 kilo ke bawah. 60 kilo ke atas biasanya pakai Maliki ya. Kalau 60 kilo ke atas ni pakai Syafi'i, saya tak tahu jadi apa kan. Tungging terus dengan tak bangun dah kan. Jadi tentang pahaman saya tak tunjuk contohnya. Maliki dia turun ni. Bila ditanya sebab apa Maliki turun tangan, dia kata menunjukkan bahawasanya betul-betul hamba tadi ni merendahkan diri kepada Tuhan. Tu je kan. Ada tak Nabi bagi tu? Jawapannya ada. Sebab tu mereka berbeza pendapat. Contohnya ada kan. Jadi kalau dah semayang ni tak ada lah, tak ada macam tu jenuh kita. Tak ada mazhab ni macam ni, mazhab ni tak ada jenuh kita. Kita terkepit dalam keadaan tu. Jadi Maliki turun. Alasan dia ialah kerana menunjukkan kerendahan hamba tadi daripada berdiri turun. Cuma dalam bab tu dia pesan kat kita. Dia kata ramai orang yang semayang tak sah. Dia kata apa? Dia kata ramai orang yang sami Allahu liman hamidah ni dia tak habis. Tulang belakang dia tak ada betul. Maksudnya macam ni. Sami Allahu liman hamidah. Faham? Tulang belakang dia tak ada betul. Kan? Dia macam ni. Sami Allahu liman hamidah. Tulang belakang dia tak ada betul. Tak sah ya. Dalam mazhab Syafi'i kalau kita turun itu kita rasa tadi tak ada betul buat tulang belakang. Dia connect balik. Dia connect balik. Betul balik. Turun balik sujud sendiri. Kan? Yang kedua dia kata selalu orang buat takbir ialah waktu kita duduk antara dua sujud. Kalau kita duduk antara dua sujud ni, kita ada sujud, kita duduk antara dua sujud ni. Dia tak dan duduk, apa? Dia tak dan duduk betul, kan? Dan ni tak tahulah dia tak sampai duduk kiri tu kan, ataupun dia nak cepat kerja dia tak tahu. Dia bangun tu, sujud, dia bangun duduk tu, tak ada betul. Di sisi mazhab itu tak sah. Bila tulang dia tak ada lurus, mana dia tak buat perbuatan duduk antara sujud tu dia tak buat. Baik. Betul kan? Kemudian bangkit pada sujud pun dia juga mazhab Syafi'i dia naik kepala, tangan, dua tapak tangan lutut. Tapi kalau 60 ke atas, 60 kilo ke atas dia nak buat duduk, tak naik. Dia tak naik. Kita dah patilah orang sembahyang. Dia tak boleh naik lah. Dia mesti kena tui. Tui. Ada orang sebut kena tui baru boleh naik kan. Tu contohlah kan. Baik. Balik pada cerita tadi. Telah disebut di dalam beberapa hadis dahulu daripada ini selalu tidak ada apa makanan yang boleh dimakan di rumah Rasulullah. Bab sebelum ni kita dah cakap di rumah Nabi kadang-kadang tak puasa. Dapur Nabi tak puasa. Maka setengah daripada sahabatnya yang ada makanan itu mengirim kepadanya makanan daripada susu dan lainnya. Jadi kadang-kadang bila rumah Nabi putih bekai, jadi ada sahabat yang kirim. Dan Nabi pula menolong memberi makan dan minum dengan sedikit apa padanya, diberi tolongnya kepada orang-orang fakir miskin. Bila Nabi ada pula tengok sahabat lain tak ada, Nabi bagi. Ini konsep Nabi dengan sahabat zaman tu lah kan. Dan orang yang menjadi fakir miskin itu ada banyak tinggal diam di pinggir masjid Nabi itu, tidak ke mana-mana mereka itu mencari makan, minum dan pakaiannya. Maka mereka itulah yang masyhur dengan nama Ahli Sufah, ataupun dipanggil juga kita panggil Ahli Sufi kan. Mereka ni tak pergi mana lah, pasal rumah tak ada, bini tak ada. Mereka duduk kat masjid tu, Masjid Nabawi tu. Kalau kita pergi Masjid Nabawi tu, belakang tu mereka buat apa? Ada petak, semua saya tak ingat lah colour apa. Gold lah, gold kan, silver macam tu ya. Dia ada petak belakang tu. Sini Raudah, belakang sebelum kita masuk Raudah. Ada tempat dalam petak tu mereka duduk
Ahli Sufah duduk bareng situ semua, ini situ kan, situlah rumah mereka. Maka ahli Sufah itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang tetap duduk menuntut ilmu daripada Nabi SAW sebagai orang berpondok di tepi masjid Nabi. Tentulah mereka macam mereka ni berpondok duduk tepi masjid Nabawi. Mereka itu duduk mengaji dengan Nabi dan bersama-sama ibadat, menerima apa latihan Nabi. Mereka itulah sahabat-sahabat yang tinggal dalam fakir miskin fakir itu. Apabila ada orang-orang mengirim sedekah kepada Nabi, maka Nabi menghantar dan diberi kepada sekalian orang ahli Sufah. Pasal apa? Pasal kita mengaji dah, Nabi tak makan sedekah. Nabi hanya terima hadiah. So kalau bentuk orang bagi sedekah, Nabi ambil tentak mereka bagi makan. Tapi kalau hadiah, dia ambil sikit, Nabi bagi sikit kat mereka. Begitu. Dan apabila ada orang menghantar hadiah kepada Nabi, maka Nabi makan sama-sama hadiah itu dengan mereka. Demikian hal persetiaan Nabi SAW dengan sahabat-sahabat Nabi yang fakir miskin, sebagaimana datang hadis an Abi Hurairah qala kana ahli Sufah adyafa ahli Islam la yakuna ala ahlin wala malin. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, adalah ahli Sufah itu dhaif, iaitu tetamu duyuf bagi orang-orang Islam. Tidak menumpang mereka itu atas ahlinya, tiada tinggal mereka itu dengan hartanya. Jadi keluarga tak ada, harta pun tak ada, dia duduk di masjid. Baik, 112. Ahli Sufah itu tetamu orang Islam, maka apa maknanya? Sesungguhnya ahli Sufah itu telah dikhabarkan dahulu daripada ini ialah sahabat-sahabat Nabi fakir miskin. Itu kita ada satu riwayat yang cerita zaman Sayyidina Umar ni panggil Sayyidina Abu Hurairah. Panggil Sayyidina Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, aku dapat tahu kata hang ni banyak himpun hadis Nabi. Sehingga orang pun kata, betul ke Abu Hurairah ni himpun, ke dia reka kan? Sama Sayyidina Umar dah berlaku. Dan ni pun orientalis, dia tulis kitab, dia kata hadis Nabi ni boleh dipersoalkan melalui riwayat Abu Hurairah. Sebab apa? Sebab dia masuk Islam lewat. Kalau tidak silap saya lah, dia masuk lebih kurang sama ada 9 ataupun 8 hijrah. Tak, maknanya selang 3 tahun, lebih kurang 2 tahun macam tu Rasulullah meninggal. Jadi macam mana boleh himpun sampai 5-6 hadis kan? Jadi timbul macam tu. Maka bila Sayyidina Umar panggil Sayyidina Abu Hurairah, dia kata, ya Rasulullah, ya Umar, dia kata, aku ni betul 3 tahun masuk Islam, tapi 3 tahun aku tak tinggal apa pengajian yang Nabi ni, tak tinggal. 3 tahun duduk situ, duduk di masjid tu kan? Ada pun sahabat ni pergi perang, sahabat ni keluar pergi buka negeri ni, sahabat ni pergi sana, pergi sini. Dia tak pergi, dia duduk situ, duduk mengaji. Dan bila Rasulullah wafat pula, dia cari pula sahabat-sahabat Nabi yang hatta hadis dia ambil hadis daripada kawan, ambil hadis daripada kawan. Jadi banyak. Jadi jawapan Sayyidina Abu Hurairah tu menyebabkan Sayyidina Umar melepaskan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, maka jadilah mereka itu sebagai orang yang menumpang kepada orang-orang Islam dalam negeri Madinah. Lazim mereka itu semuanya raikan dan ambil berat pada mereka itu, kasihan padanya. Baik, jadi kata Sayyidina Abu Hurairah, dia kata, wallahi alladzi la ilaha illa huwa in kuntu la a'tamidu bikabadi 'ala al-ardi min al-ju' wa ashuddu hajara 'ala batni min al-ju'. Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah, dia kata, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Dia kata, adalah aku bertelekan akan hatiku di atas bumi dari sebab kelaparan. Jadi dia kata, aku ni duk kata dalam hatiku lapar. Kami tak ada makan. Dia duk sebut dalam hati, lapar dia kata. Dan aku ikat batu atas perutku atas sebab lapar. Jadi mereka pun macam kita tahu budaya sahabat-sahabat Nabi itu, bila tak ada makan, mereka ambil putih batu, buh dalam ni kan, buh dalam kain ke apa, mereka gulung-gulung, buh di perut. Apa kita buat bengkung kan, bagi kejap. Jadi maknanya tak mau bagi perut masuk angin, dan juga kalau ada makan sikit pun padam. Macam tu tujuan dia buat ikat di perut tadi. Maka saya baca hadis ini bagi laju-laju boleh habis malam ni. Wa laqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhruju fihi famarra bi Abi Bakrin fasa'altuhu an ayatin min kitabillah ma as'aluhu illa yushbi'ani famara wa lam yaf'al. Kata dia, wa laqad qa'adtu, aku pergi duduk di satu tempat, satu jalan, di mana alladhi yakhruju
lafihi, di mana semua sahabat-sahabat Nabi biasa duduk jalan. Biasanya sahabat akan lalu jalan yang Nabi lalu. Ini kita tahu, walaupun ada banyak jalan ke masjid, tapi bila Nabi lalu jalan tu, sahabat akan lalu jalan tu je. Dia tak akan lalu jalan lain. Sebab apa? Dia nak ambil keberkatan pijak tapak yang Nabi lalu. Itu panggil sahabat-sahabat, kan? Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah, aku pergi duduk situ supaya apa? Saya ada orang lalu. Famarra, maka lalulah di situ Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun lalu. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Aku pun bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar beberapa ayat daripada Al-Quran. Aku tanya dia beberapa ayat daripada Al-Quran. Ma as'aluhu illa yushbi'ani. Dan tidak aku tanya soalan tu bukan pasal aku tak tahu dia. Bukan aku tak tahu makna ayat tu dia. Dan pasal apa ayat tu pun, macam mana nak baca ayat tu bukan aku tak tahu, aku tahu. Tapi aku tanya ni supaya dapat mengenyangkan aku. Maksudnya bila Abu Bakar tanya dia tanya Abu Bakar, bukan jawab semua. Bukan kata makan ni. Tu tujuan dia tanya, kan? Jadi ni dia terus terang, kan? Dia terus terang. Dia kata aku tanya ni pasal nak pergi ya. Bukan tanya tapi saya tak tahu. Jadi dia kata dia jawab. Famarra wa lam yaf'al. Dia jawab, dia tak ajak apa pergi makan. Di satu segi tu macam tak pergi masalah, kan? Tak apalah, dia kata tak apa, tunggu lagi. Summa marra bi Umar. Datang pula sahabat lain, Sayyidina Abu Bakar Nabi, Sayyidina Umar pula jalan main. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillah ma sa'altuhu illa yushbi'ani. Aku pun tanya Sayyidina Umar soalan pasal ayat Quran juga. Tapi tujuan aku tanya ni bukan pasal nak suruh dia jawab, aku pun tahu, tapi lapar, kan? Famarra wa lam yaf'al. Dia pun jawab, dia belah, kan? Dia kata tak jadi depa ni tak faham ni, orang lepak kan? Summa marra Abu Qasim. Lepas tu barulah datang Rasulullah SAW lalu. Mana orang ketiga lalu ialah Nabi SAW. Fatabassama hina rani. Kata Sayyidina Abu Hurairah, apabila Abu Qasim, Rasulullah, saya anak Nabi ada seorang nama Qasim, sebab tu bila juga ingat Abu Qasim. Jadi anak Nabi SAW bila Nabi SAW lalu tadi, fatabassama, Nabi pun senyum tengok Abu Hurairah. Bila tengok Abu Hurairah tu tahu. Nak tahu tengok muka lapak tahu, kan? Kalau ustaz dia mengajak maghrib, dia tengok muka dia tahu. Kalau habis awal dia pas suka, lagi esok balik rumah makan, kan? Kalau dia tak erti tengok muka tu, dia lajaklah sampai pukul 9.30, kan? Hampa punya pasal lah, muka hampa kerot ke apa punya pasal, kan? Tapi kalau dia erti dia tahu. Macam saya dia tengok muka, tak pandai tengok muka, saya tengok lunjuk kaki, kan? Lunjuknya berhenti, kan? Angkat macam tu berhenti, kan? Tahu orang tak boleh dengar, kan? Kita duk balun tak boleh tiap, kan? Jadi buat apa? Buang masa lah. Yang dia dapat benda tu lah. Alim mau duduk kat rumah, kan? Hati tu duduk kat rumah lah. Jadi bila Rasulullah jumpa dia, waqala ya Abu Hurairah, qultu labbaika. Labbaika ya Rasulullah. Jadi bila Nabi panggil ya wahai Abu Hurairah, dia kata ya Rasulullah, betullah. Mana mereka saling duk muji satu sama lain. Qala al-hiq wa mada fa'atba'tuhu. Jadi kata Nabi SAW, dia kata mah ikut aku balik rumah. Ikut aku balik rumah. Wa dakhala manzilahu, maka Nabi pun masuk rumah Nabi. Fasta'zantu, maka aku pun minta izin Nabi untuk masuk. Fa'azinali, dan Nabi pun izin kepada aku untuk masuk. Fawajada qadahan minal labani. Jadi bila masuk kami rumah Nabi SAW, didapati dalam rumah Nabi itu ada semangkuk ataupun sebekah susu. Ada sebekah susu. Faqala min aina hadzal labanu lakum. Maka Nabi pun bertanya kepada ahli keluarga Nabi ni, susu siapa ni? Kan, susu siapa tu dalam rumah ni? Qila ahdahu lana fulan. Maka kata isteri-isteri Nabi, tak disebut siapa isteri tadi ni, kata ahli keluarga Nabi yang diberi hadiah oleh seseorang kepada Nabi. Maknanya boleh Nabi minum lah. Yang Nabi boleh minum, sahabat pun boleh minum. Baik. Faqala Rasulullah SAW ya Abu Hurairah, qultu labbaika. Wahai Abu Hurairah, ya Rasulullah. Alhamdulillah. Qala alhiq ila ahli suffah fad'uhum wa hum adyafu Islam la ya'una 'ala al-ahli wa malin. Jadi kata Nabi SAW, saya habis sikit noh. Saya habis ni sikit. Jadi kata Nabi SAW, wahai Abu Hurairah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dia kata pergi masjid, dia kata pergi masjid,
panggil semua ahli sufah duduk ada di belakang, duduk dalam petak kan. Mai semua main minum air di rumah tu. Jadi idza atathu sadaqatu wa ba'atha biha ilaihim wa lam yatanawal minha syai'an wa idza atathu hadiyatun arsala ilaihim fa asaba minha wa asyrakahum fiha. Jadi panggil Nabi macam itulah, kalau ada benda sikit Nabi kongsi, kalau sedekah Nabi bagi terus, kalau hadiah Nabi kongsi. Fasa'alani an zalika qultu ma hadha qadaha baina ahli sufah wa ana Rasulullah ilaihim. Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah, aku bila Nabi kata macam tu, aku jadi taradud. Jadi dalam hati aku ni jadi dah belah bagi. Benda duk ada aku lapar. Dan ni Nabi kata, kau pergi panggil hak geng duk ada di masjid tu. Geng tu lapar belaka. Geng hak duk ada di masjid tu, geng lapar belaka. Benda tak banyak, duk ada sebekah je, kan? Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah, kalau aku panggil mereka, saya aku tak dan minum. Tapi tak buat. Dia kata wa ana Rasulullah ilaihim, tapi Nabi yang suruh panggil. Ni nak pi tak mau pi, nak pi tak mau pi. Itulah dalam hati dia tu duk belah balik. Fa sayamuruni an udirahu alaihim fama asa an yusibani minhu wa qad kuntu arju an usiba minhum ma yughnini wa lam yakun buddun min ta'atillah wa ta'ati Rasulillah. Tapi dia kata, kalau aku tak buat ni, dia kata, tak sanggup aku kerana ayam tadi ni, aku lapar susu tadi ni, aku nak sangkai apa yang Nabi suruh dan nak lawan apa yang Allah Ta'ala suruh, tak sanggup, dia kata. Jadi dia pun pilih melelong jalan tu, dalam keadaan lapar tu, dia panggil dia tu. Fa'ataituhum wa da'autuhum falamma dakhalu alaihi fa'akhazu majalisahum faqala Abu Hurairah khuzit qadaha wa atihim. Bila mereka ni semua ramai, yang geng-geng masjid semua main ni, kata Nabi SAW, ambil bekas tadi, suap mereka sampai kenyang. Hurairah tak ada apa, pakai tak ada apalah, ada jamu mereka ni, yang aku ni dapat, kan? Jadi dia pun ambil cedok bagilah, kan? Fa'akhaztu qadahan, aku pun ambil bekas tadi, faja'altu unawiluhu rajula fayashrabu hatta yarwa. Jadi aku pun bagi mereka makan sampai kenyang. Yang kenyang tu pun balik masjid, kenyang balik masjid, kenyang balik masjid. Summa yuradduhu fa unawiluhu akhara hatta intahaitu bihi ila Rasulullah SAW wa qa'u ya qaumu kulluhum. Jadi dia kata habis mereka ni semua minum, dia ni bagi bekas kat Nabi macam hampa lah, tak ada apa lah kat dia. Jadi masa dia nak tolak balik bekas dia tadi kat Nabi, dia tengok bekas tadi ni jadi berat, jadi penuh balik. Bekas dia yang bagi minum tadi ni, bila dia dah ambil balik, macam kita lah, dah so habis kan, tak ada apa lah bagian kita. Jadi besok masa dia nak tolak tu, dia tengok bekas ada susu tadi penuh balik. Bila bekas ada susu tadi penuh balik, fa akhadha Rasulullah SAW qadahan, Nabi pun ambil bekas tadi, fa wada'ahu ala yadayhi summa rafa'a ra'sahu fatabasama. Maka bila Nabi ambil balik tak atas paha Nabi, atas tangan Nabi SAW, dia dapati susu tadi penuh. Maka Nabi pun fatabasama, Nabi pun senyum dah. Jadi Nabi tahu, kata dia ni tadi hampa, dia ni ayam apa ni, susu tu habis dah. Rupanya susu tu ada, tak kurang pun. Jadi Nabi senyum ni macam geli lah. Kawan tu dah apa? Dah tarik muka kan. Nabi pun senyum kat dia. Dia kata sebenarnya ada lagi, kan? Ada lagi dalam bekas tadi. Qala ya Abu Hurairah ishrab. Kata Nabi SAW, minum. Kalau ni minum. Fasharibtu falam adzal ashrabu wa yaqulu ishrab hatta qultu walladhi ba'asa bil haqq ma ajida lahu maslakan. Jadi kata dia kepada Nabi SAW, aku minum ni sampai tak boleh isi dah, habis penuh, kan? Jadi dia minum puas kan, barulah fa'afaza qadaha fahamidallah wa samma summa syaribah. Jadi barulah lepas sahabat dah minum, baru Nabi minum. Kan? Kalau kita gamaknya nak minum bekas depa ni, duduk tu, mandi 2-3 hari sekali tu, kan? Sahabat-sahabat ni dicerita dalam hadis Nabi, rambut mereka keras kan, yang duduk di masjid tu, mereka mandi beberapa hari sekali, kan? Baju mereka tukar satu persalinan saja. Jadi Nabi bagi mereka minum tu, lah kali baru Nabi minum tu. Hadis ni nak cerita macam mana hubungan persaudaraan antara Rasulullah dengan
sahabat-sahabat Nabi sampai setara itulah kan. Jadi dalam kisah Sayyidina Abu Hurairah banyak benda lah kita boleh dapat kan. Satu, maknanya dia manusia biasa. Walaupun dia Sayyidina Abu Hurairah, dia lapak pun kita lapak juga. Dia ada perasaan tu kan. Jadi macam mana dia berdepan dengan Sayyidina Umar, berdepan dengan Sayyidina Abu Bakar. Akhir sekali yang paling pandai baca karakter orang ni ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung pada bab ma ja'a fi tasyabbuh, bab yang datang menerangkan celaka makan kenyang ataupun celaka makan dengan perut kenyang. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.